Tuan semuanya akan berbanyak terima kasih di atas kesediaan Ustaz untuk sama-sama bersama dengan kita pada petang ini. Saya dengan segala kita yang mempersilakan Ustaz untuk menyampaikan ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Syukri. Saya pun dah beberapa kali dengar ceramah Ustaz Syukri ni. Ini saya pinjamlah di ceramah Ustaz Syukri. Dan orang kuat kat Pelonas, Tuan-tuan Haji semua, Datuk-datuk dan Seri, tuan-tuan Ustaz Imam, Ajudan Kuasa Bakir, tuan-tuan dan puan semua yang berusaha untuk menjayakan majlis ni. Semoga Allah SWT tambahkan rahmat dan kebaikan dalam hidup tuan-tuan semua, keluarga, anak-anak, cucu dan zuriat sampai kiamat. Amin. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya untuk kita duduk dalam majlis macam ni ialah satu kurnia dan kasih sayang daripada Allah. Untuk menyebut nama dia, mendengar nama dia, nama Allah Subhanahu Wa Taala, satu nikmat. Sebab ada orang dalam hidup mereka tak dapat nak dengar nama Allah. Mendengar nama Allah satu kurnia Allah yang sangat besar. Kenikmatan dan kebahagiaan yang sebenar dalam kehidupan ni bila kita dapat mengenal Allah sebagai Tuhan. Dan kemuncak nikmat dalam kehidupan ni bila kita mula menyebut nama Allah dengan seperti sepatutnya kita sebut. Bila kita sebut nama Allah dan meninggalkan kesan dalam hati kita, kita telah mula mendapat nikmat yang sebenar dalam dunia ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, dan kerugian yang paling besar, musibah, malapetaka yang paling dahsyat sekali, satu orang lalui hidup ni makan dan minum, berjalan, bekerja, berkeluarga, tapi tak kenal Tuhan yang beri semua, dan dia mati tanpa mengenal Tuhan. Inilah kerugian dan musibah yang paling besar. Tak ada musibah yang besar daripada ini. Kalau musibah-musibah lain, dia boleh jadi Allah sayang, boleh jadi Allah nak tegur dunia ni. Tetapi musibah mati tanpa kenal Allah sebagai Tuhan, inilah sebenar-benarnya musibah. Jadi tuan-tuan dan puan depan saya ialah orang yang sangat bertuah, sebab Allah beri kita dapat kenal dia sebagai Tuhan. Orang-orang dulu bila mereka sebut nama Allah ni mendatangkan kecintaan dan bertambah sayang pada Allah. Orang dulu kalau sebut nama Nabi SAW, para sahabat, mereka sebut nama Nabi, mereka begitu asyik, seronok, mencintai untuk sebut nama Nabi SAW. Semua sahabat begitu. Kita dengar Hadrat Sauban radhiyallahu anhu, dia tak boleh tidur, tak boleh makan. Dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya tak boleh tidur, tak boleh makan, saya nak tengok wajah Tuhan. Nabi kata, dah nampak muka aku ni, tapi kenapa nampak pucat ni? Kalau kita nampak tak sihat lagi ni. Dia kata, ya Rasulullah, saya terfikir-fikir, saya baru tak tengok kamu sekejap je, dan saya dah susah hati, tak boleh makan, tak boleh tidur. Saya terfikir kalau saya mati dulu, Tuhan, saya tinggalkan Tuhan daripada dunia ni, saya tak dapat lihat wajah Tuhan, macam mana saya nak hidup? Dan kalau kamu Rasulullah tinggalkan saya dulu, pasti saya macam mana juga saya nak hidup? Nabi atau dia pergi dulu daripada dunia, dia sedih tak dapat tengok wajah Nabi SAW. Dan saya fikir kalau kita sama-sama tinggalkan dunia ini, pasti kamu Nabi Allah berada di surga yang lain, dan aku berada di surga yang lain. Aku berada di tempat yang lain. Ya Rasulullah, macam mana aku nak hidup dalam syurga tanpa melihat wajah kamu? Tuan-tuan dan puan sekalian, orang dulu macam ni sehingga turun ayat Quran kan, beritahu, berfirman yang sama minan nabi wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa ulaika rafiqa, ayat seterusnya. Tuan-tuan sekalian, maksudnya orang-orang dulu mereka mencintai, menyebut nama Allah dan Nabi, meninggalkan kesan dalam jiwa mereka. Tapi hari ini bagaimana keadaan kita? Kita menyebut nama Allah dan nama Nabi SAW. Kalau nama seseorang dalam dunia, tuan-tuan perempuan suka siapa dalam dunia ni? Artis tuan-tuan suka, ataupun ustaz-ustaz tuan-tuan suka dalam dunia ni? Siapa-siapa lah, daripada mengantuk, kalau ternampak boleh terjaga daripada tidur. Sebab nama seseorang yang kita suka. Tengah heavy, isteri kata, bang tu artis sekian-sekian, kita suka, kita pun daripada ni terus terpusing, terjaga. Nama seseorang dalam dunia ni yang kita dengar, orang Petronas tak suka sangat ada artis kan?
Suka-suka juga. Tak kenal sangat kan? Suka siapa Ustaz? Jadi nama-nama dalam dunia ni buat kita daripada mengantuk boleh terjaga. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang dulu menyebut nama Allah dengan benar-benar merasai cinta dalam hati mereka. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masa dia jadi khalifah 2 tahun 6 bulan, setiap kali dia sebut nama Allah atau nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang dia berhenti daripada khutbah, dia duduk dan dia menangis teresa-esa. Umar radhiyallahu anhu, ada satu kisah seorang tua pakai baju seliki, Umar menguruskan negara. Orang tua tadi kata, wahai Umar, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dengar orang tua tadi saya sebut yang nama Nabi, daripada Umar tengah berdiri, badannya menggeletar, air mata dia mula mengalir, dia jatuh ke tanah. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang yang tak pernah bagi apa-apa pada kita, manusia, mana artis, mana-mana orang terkenal, masyhur dalam dunia, boleh buat kita terjaga. Macam mana Tuhan yang telah beri semua perkara kepada kita dalam hidup ini, Tuhan yang tak pernah lupa kita. Dalam majlis ni, dalam surau Masya Allah yang sangat cantik dan indah ni, Allah sedang melihat kita semua. Tuan-tuan sekalian, Allah sedang melihat kita. Dia mengetahui apa dalam hati kita. Dia tahu apa yang kita fikirkan. Dia Allah tak pernah lupa kita semua. Allah sedang melihat kita dalam masjid surau ni. Allah sedang tengok kita. Dia sangat sayang kita semua, lebih daripada siapa-siapa pernah sayang kita. Dia Allah tak perlu sayang kita, tapi dia sedang sayang kita. Dia Allah tak perlu langsung sayang kita. Dia tak perlu pun kita ni, tapi Allah sayang kita. Dia pilih untuk sayang kita kerana dia nak sayang. Tak ada apa-apa sebab. Dia sayang kita sebab dia nak sayang. Allah sayang kita semua, sedangkan kita cuma hamba je. Dia boleh cipta banyak lagi orang macam kita, yang lebih pandai, lebih cerdik pun Allah boleh buat, tapi dia sayang kita semua. Untuk itu kita kena merasai Allah, Tuhan kita sedang melihat kita dan menyayangi kita. Nabi SAW ialah manusia yang sangat disayangi oleh Allah. Kalau sebut Nabi, saya ingat satu perkara dalam kepala saya. Nabi ada 2 tangan, 2 kaki, 2 mata macam kita. Dia perlu makan, minum macam kita. Dia beristeri, berkeluarga, dia ada pekerjaan, dia ada kehidupan, dia ada hajat dalam hidup ini. Tapi dia benar-benar berjuang dalam hidup ni sehingga seramai ni hari ni kita dapat kenal Allah sebagai Tuhan. Seramai ni hari ni kita dapat kenal Allah sebagai Tuhan. Dia benar-benar berjuang dalam hidup ni. Yang ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berjuang dalam hidup ni habis-habisan sehingga kita semua dapat kenal Allah. Ada sekali riwayat Tirmizi, ada seorang sahabat nama dia Zahir radhiyallahu anhu. Dia ni orang kampung, orang kulit hitam, orang kampung jumpa Nabi. Bila dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bawa hadiah. Bawa hadiah untuk Nabi. Nabi selalu, Nabi ni, bayangkan Nabi punya keturunan yang sangat mulia. Nabi punya hebat daripada budak-budak. Kita selalu dengar, tapi dia benar-benar hebat. Allah beri dia kemuliaan. Punya baik Nabi, kalau tak Mekah sebut nama Muhammad, sebelum jadi Rasul lagi, sebut nama Muhammad, orang yang paling kecil sampai paling tua kenal baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kenal Nabi. Sampai kan kita dengar masa kisah nak letak batu Hajarul Aswad, yang semua kaum-kaum yang berbunuhan, berketurunan-keturunan. Sampai bila ditanya kenapa kamu berperang dengan kaum ni, dia kata kami tak tahu sebab apa kami perang. Dia tak tahu sebab apa dia perang. Kaum begitu, asabiahnya begitu kuat. Masa itu bukan sikit-sikitnya asabiah, bukan sikit asabiah, betul-betul asabiah. Tapi semua kaum sanggup Nabi SAW, orang yang mengetuai, walaupun masih muda lagi, mengetuai untuk meletakkan batu Hajarul Aswad. Orang yang sangat dimuliakan daripada Buddha. Keturunan semua kenal. Keturunan yang paling dimuliai, keturunan yang tak pernah menipu, keturunan yang terkenal dengan jujur dan amanah. Ini keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi bayangkan ada orang hitam, orang kampung, cacat, jumpa Nabi. Nabi boleh layan dia. Satu masa Nabi nampak dekat pasar, Nabi tutup mata dia daripada belakang. Nabi pergi, Nabi tutup mata dia. Nabi bergurau dengan sahabat tadi. Nabi pergi daripada belakang, Nabi tutup mata dia. Nabi tanya siapa nak beli budak suruhan ni. Nabi tutup mata dia. Tuan-tuan sekalian bayangkan, tuan-tuan pakai tengah kerja kat Petronas ni, pakai smart-smart kan. Contoh pergi mana-mana, tiba-tiba ada orang yang nampak selekeh, buruk, bodoh, nak berjalan dengan dia macam mana, nak bual panjang-panjang. Tengah-tengah kat KLCC ni dia datang pakai betul-betul buruk lah, selekeh, memalukan, tak nampak adab langsung. Agak-agak nak berbual dengan dia. Dia orang kampung kita tapi cakap pula kuat-kuat satu KLCC dengar. Tuan-tuan nak berbual, mesti rasa dia rasa segan-segan sikit.
Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi SAW boleh pergi tutup mata Zahir radhiyallahu anhu. Nabi tutup mata dia daripada belakang. Orang yang kenal Allah, dia menghargai semua manusia dalam hidup. Orang yang kenal Allah, dia menyayangi semua manusia dalam hidup. Ayah saya umur 80 tahun. Ayah saya umur 80 tahun. Dekat 80. Ayah saya kata kat saya baru ni dia menangis. Dia menangis teresak-esak, keluar hingus kat hidung dia. Orang tua 80 menangis, buruk betul lah muka dia. Bukan buruk sikit, 80 tahun. Dia menangis betul-betul, sampai sesama, sampai sakit menangis. Dia pegang saya, dia kata, ayah dah umur 80 tahun. Ayah dah umur 80 tahun. Ayah tengok orang-orang yang ayah sayang dalam hidup ni, seorang demi seorang mati tanpa Islam. Ayah saya tanya, ayah dekat mana sekarang? Atuk saya dekat mana? Mak ayah dekat mana sekarang? Dia anak sulung. Dalam keluarga dia 8 orang adik-beradik. Dia seorang Islam. Dia jaga keluarga, dia bekerja, dia berjuang untuk adik-adik dia. Dia orang sangat rajin, sangat rajin. Tak ada rehat daripada saya dulu sampai sekarang, tak pernah berehat. Tak pernah berehat, dia tak boleh berehat. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, sangat rajin. Dia menangis, dia tanya, mak ayah dekat mana sekarang? Tiba-tiba dia ingat mak ayah. Dia tak pernah tanya macam tu kepada saya. Dan dia menangis tanya kepada saya, mak ayah dekat mana sekarang? Ayah dekat mana sekarang? Ayah dah umur 80. Ayah tengok kawan-kawan ayah dah mati dah tanpa Islam. Dia menangis. Agak-agak kat mana tempat dia orang Dia tanya kat saya. Dia makin menangis. Dia setengah sedih sangat agaknya. Dia kata, agak-agak kenapa? Agak-agak ada peluang tak abang kakak kau 6 orang yang lain bukan Islam datang pada Islam? Ada peluang ke? Ada peluang tak adik-adik ayah yang belum Islam datang pada Islam? Ada peluang ke tak? Ayah saya tanya, kenapa orang tak datang pada Islam ya? Saya beritahu kat ayah saya, sebab satu, hidayat ni Allah beri kepada siapa dia nak. Allah beri hidayat kepada siapa dia nak. Abu Talib mati tanpa hidayat. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi menangis berusaha siang malam. Abu Talib dapat hidayat. Abu Bakar masa bapa dia masuk Islam, Abu Bakar menangis beritahu kat Nabi. Abu Bakar sedih, beritahu ya Rasulullah, kalau boleh ya Abu Talib masuk Islam, bukan ayahku masuk Islam. Nabi sedih, Nabi menangis. Umar pun pernah bercakap perkataan yang lebih kurang sama. Dan sahabat lain pun pernah mengucapkan perkataan yang sama bila ahli keluarga mereka datang pada Islam. Nabi nak pakcik dia dapat Islam, tapi pakcik dia tak dapat Islam. Tapi tuan-tuan dan perempuan saya, perempuan depan saya ni Allah beri Islam. Perempuan depan saya Allah beri Islam. Islam ni Allah sendiri yang beri. Nabi tak boleh beri Islam pada siapa yang dia nak pun. Allah yang beri hidayat pada siapa yang dia nak. Tapi Nabi tak pernah berhenti berjuang dalam hidup ni. Dia terus berjuang. Walaupun dia sedih tengok pakcik dia mati tanpa agama. Orang yang jaga dia daripada kecil, orang yang besarkan dia daripada kecil, orang yang utamakan diri Nabi lebih daripada anak-anak yang lain, orang yang tak pernah tengking Nabi, orang yang kedepankan Nabi, orang yang biar anak-anak yang lain dia sanggup tolak tapi tak pernah tolak baginda Nabi SAW. Anak-anak lain tak pernah beri sebab kenapa, tapi pada Nabi setiap apa dia buat atau dia halang Nabi, diterangkan sebab-sebab pada Nabi SAW. Walaupun Abu Talib bukan orang paling kaya di kalangan pakcik-pakcik dia, tapi dia besarkan Nabi dan dia telah mati tanpa agama. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya beritahu kat ayah saya, ayah sebab dah tak ada orang, satu, kerja hidayat, kerja Allah. Kedua, saya beritahu kat ayah saya, sebab dah tak ada orang macam Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, hari ini dah tak ada orang macam Nabi yang benar-benar berjuang dalam hidup ni dan menangis untuk agama ni. Dah tak ada orang yang benar-benar sayang semua manusia macam Nabi SAW. Nabi menyayangi semua manusia. Nabi inginkan kebaikan buat semua manusia. Walaupun orang yang bunuh dia, orang buat jahat pada dia, pergi Taif, kena balik bantu lebih 10 km, badan berdarah penuh. Nabi bukan jumpa orang raja dan Nabi jumpa orang bawahan. Orang bawahan pun halau Nabi. Nabi kekasih Allah, keturunan yang sangat mulia, dia kena halau sampai badan dia berdarah-darah, dalam kasut penuh dengan darah. Zaid radhiyallahu anhu, hamba atau anak angkat Nabi juga, dan dia hamba Nabi, anak angkat Nabi. Dia buat apa? Dia telah heret Nabi. Dia letak kat bahu dia, tarik Nabi SAW sampai satu kebun orang kafir. Siapa nama orang kafir? Siapa kan? Nama tuan kebun siapa kan? Sudah hilang nanti pun. Ya, saya. Salah satu lah tu Dia pergi kebun tu, sampai-sampai kebun tu kebun orang kafir. Dia bagi dia punya hamba dia bawakan air dan anggur untuk Nabi SAW. Nama dia Adas, berhamba dia.
bawa jumpa Nabi dan Nabi mula minum dan makan baca bismillah. Orang yang berperang dengan Nabi, orang yang berperang dengan Nabi, orang yang dalam musuh dalam Badar, dia jadi ketua musuh orang kafir. Tapi orang ni tengok Nabi kena balik batu kat Taif, hati dia jadi lembut. Dia menangis tengok Nabi SAW kena balik batu sampai begitu sekali berdarah-darah. Orang tadi pun menangis. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang ni mati tanpa agama, tapi dikesian dengan perjuangan Nabi SAW. Kita semua orang Islam, tapi kita tak pernah menangis dengan tangisan Nabi SAW. Kita tak sedih dengan tangisan Nabi. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang-orang yang kenal Allah, dia menghargai semua manusia. Nabi minta hidayah untuk orang Taif. Ya Allah, kalau mereka tak dapat hidayah, beri pada hidayah pada anak cucu mereka. Nabi SAW jumpa sahabat yang nama Zahir radhiyallahu anhu. Zahir Nabi tutup mata daripada belakang. Nabi bergurau dengan dia. Saya kalau dengar Nabi bergurau, saya terfikir kalau kita bergurau, sebab memang kita kaki bergurau, kalau boleh pada bangun tidur, sampai tidur balik, kalau boleh nak ketawa, termasuk saya. Kalau boleh nak ketawa. Tapi Nabi bergurau dalam keadaan dalam Bukhari kata bila Nabi tidur, hati Nabi berjaga. Nabi tidur, hati dia berjaga. Tapi Nabi bergurau dengan Zahir. Nabi kata, siapa nak beli budak suruhan ni? Nabi bergurau, tapi Nabi tak pernah cakap sia-sia. Ada seorang sahabat mati syahid. Sahabat kata dia ada syurga, Nabi kata belum beli. Ada tak dia bercakap yang sia-sia? Ada tak dia bercakap yang sia-sia? Yang sahabat tadi syahid, insya-Allah ahli syurga. Maksud perkataan Nabi untuk yang hidup di keliling ini, dia menjauhi cakap yang sia-sia. Apa jadi masa tu? Nabi kata, siapa nak beli budak suruhan ni? Dia gembira Nabi pegang. Dia kata, ya Rasulullah, kalau kamu jual saya, tak ada orang nak beli saya. Kalau kamu jual saya, tak ada orang nak beli saya. Kata Nabi, Zahir, kamu dicintai oleh Allah dan kamu disayangi oleh penghuni langit. Dia hamba, dia cacat, dia kulit hitam, tapi dia disayangi oleh Allah. Dia dikenali oleh seluruh penghuni langit. Kita mungkin ceramah, kita mungkin sekian-sekian orang dalam dunia, mungkin orang kenal kita, tapi kita semua belum ada jaminan daripada Allah. Kita semua belum tahu kat mana tempat kita. Tuan-tuan pernah terfikir tak kat mana tempat kita ke akhirat nanti? Kita takut kita letih sana ke sini. Macam saya belajar-belajar konon-konon cakap agama sana sini. Saya takut dekat akhirat saya tak tahu tempat saya kat mana. Sahabat Nabi orang yang tahu tempat. Nabi beritahu tempat dia, tapi dia masih risau keadaan dia. Dia masih menangis, masih nak meninggal dunia. Abu Bakar, Umar masih meninggal dunia, dia menangis. Umar meninggal dunia, dia menangis. Allahu Akbar. Dia mati dalam keadaan begitu takut. Anak dia Abdullah bin Umar pegang dia. Dia kata sebelum tu lagi dia dah wasiat. Dan masa tu dia cakap lagi, disuruh letak kepala dia ke tanah. Dan janggut dia yang panjang tu bila kena ke tanah, dia letak pipi ni sebelah kanan ni ke tanah. Dan janggut dia semua kena ke tanah. Dalam keadaan begitu dia meninggal dunia. Anak nak letak kepala bapa atas tanah, belum meninggal dunia, tapi dia suruh letak kepala dia atas tanah. Dan dia pesan, Abu Bakar dan Umar pesan, jangan kapankan dia dengan pakaian lain, kapankan dengan pakaian dia ada tu je. Mana dia ada 2 helai tu, jangan lebih-lebih pakaian tu je. Kalau Allah terima aku akan jadi manusia yang selamat. Tapi kalau Allah tak terima aku, kalau Allah terima aku, dia akan segera tukarkan pakaian aku dengan pakaian lebih baik. Tapi kalau itu sahabat kita kan, tapi kalau dia tak terima aku, dia akan biar aku akan menjadi orang yang paling sengsara di kehidupan akhirat. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang yang dekat dengan Allah, dia sentiasa risau keadaan diri dia. Orang yang dekat dengan Allah, dia sayang semua orang. Orang yang dekat dengan Allah, dia menghargai semua orang dalam dunia. Dia tengok orang rasa sayang. Tengok orang rasa sayang. Untuk tu kita kena rasa sayang tengok semua orang. Tengok keluarga kita, tengok ahli keluarga, tengok anak-anak kita. Kita kena rasa sayang. Saya dengar seorang ustaz saya, dia menangis, dia merayu. Dia kata, tuan-puan sekalian, saya merayu pada tuan-puan semua. Saya ulang yang apa dia cakap. Saya merayu pada tuan-puan semua. Saya ulang dia cakap. Saya bukan nak duit tuan-puan, saya bukan nak apa-apa pada tuan-puan. Saya benar-benar merayu. Kalau tuan-puan tak bagi masa kepada isteri dan anak-anak atau pasangan kita, kita mungkin tinggal sebumbung dengan dia, tapi kita kehilangan hati dan jiwa mereka. Dan kalau kita tak beri masa didik agama pada keluarga kita, kita mungkin anak itu masih anak kita, tapi dia membesar tanpa agama. Untuk tu kita kena didik keluarga kita dengan perintah Allah dan sunnah Nabi SAW. Kita kena beri masa untuk didik keluarga kita dengan agama. Mula-mula perintah dalam Quran, mula-mula surah yang turun kita semua dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah Allah yang mula-mula ialah untuk kita semua menuntut ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah mula-mula sekali menuntut ilmu.
Dan ilmu yang mula-mula sekali ialah ilmu Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu untuk kenal Allah pencipta kita. Ilmu kenal Allah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami sahabat, kami awal-awal Islam, kata Aisyah, kami di Mekah, kami belajar tentang kebesaran Allah dan akhirat, syurga, neraka, tentang kehidupan akhirat, sehingga kami benar-benar beriman. Dan bila apa-apa saja perintah Allah datang, mudah buat kami. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Abdullah ibn Umar kata, ta'allamna al-iman wa summa ta'allamna al-Quran. Kami belajar iman, kemudian kami belajar Al-Quran. Kali itu kata Abdullah ibn Umar, apa-apa yang dihalalkan Al-Quran kami halalkan, apa-apa yang diharamkan Al-Quran kami haramkan. Tapi kamu umat kemudian, kata Abdullah bin Umar, kamu tak belajar iman, tak belajar iman. Untuk tu kita tak kenal Allah. Sebab tu Quran dia kata yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Dengan Quran ni ada ramai orang disesatkan, dengan Quran ni juga ramai orang dapat petunjuk. Tanda orang dapat petunjuk ialah mereka taat setiap ayat dalam Quran. Dia tak akan buat satu pun perkara yang haram, tak akan buat satu pun perkara yang haram. Bila turun ayat lillahi ma fis sama, tu ayat tu ujung surah Baqarah tu ayat mula-mula, kamu akan ditanya apa semua yang zahir dalam hati. Sahabat ramai-ramai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka menangis. Dia menangis, ya Rasulullah, berat, ayat ni berat untuk kami. Sahabat dia, berat untuk kami. Nabi terus beritahu pada dia, adakah kamu nak jadi macam kaum Nabi dahulu yang bila diperintahkan dan mereka melawan? Bukan sami'na wa ta'na, dengar sami'na wa asayna. Mereka dengar dan mereka ingkar. Kamu nak jadi macam kaum-kaum dulu? Nabi marah sahabat, Nabi tegur sahabat. Kemudian tu ayat Quran yang kemudian beritahu kita akan dihukum atas apa yang kita tak terlupa dan sebagainya. Ayat kemudian, tapi saya nak beritahu sekalian, orang dulu menganggap setiap ayat Quran ni ialah perintah Allah. Setiap ayat Quran ni ialah perintah Allah. Mereka menyebutnya dengan penuh kecintaan. Mereka membaca Quran dengan penuh kecintaan. Sebab tu dalam hadis beritahu, bacalah Quran seperti mana ia diturunkan. Ia diturunkan dengan penuh kesedihan dan sayu. Quran tak turun dalam keadaan bergembira. Quran diturunkan dengan penuh kesedihan. Quran diturunkan dengan perjuangan. Tuan-tuan dan puan sekalian, cukup dalam majlis ilmu ni, orang dulu mereka duduk majlis ilmu ni dengan perjuangan. Orang dulu duduk majlis ilmu ni dengan perjuangan. Apa-apa dia dengar daripada Nabi, perjuangan mereka sehingga setiap perkataan Nabi sampai kepada kita semua. Setiap perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Perkara nombor 1 tak jadi nombor 5, nombor 5 tak jadi nombor 1. Hadis-hadis sampai kepada kita. Quran sampai kepada kita tak kurang puan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis-hadis yang sampai kepada kita tepat. Tuan-tuan dan puan, sebab apa? Sebab orang dulu duduk di majlis ilmu ni dengan penuh perjuangan. Hidup dia perjuangan. Habis dengar ni agak-agak, tuan-tuan saya tanya, habis majlis ni agak-agak, sahabat Nabi balik dan macam saya sendiri tahu sebab saya begitu, habis ceramah kita balik, kita berehat. Tapi orang dulu tak. Setelah mereka dengar, mereka terus mengamalkan apa saja mereka dengar. Dan mereka berfikir macam mana setiap perkataan Nabi ni sampai kepada seluruh manusia di seluruh dunia. Dia badan macam kita, Nabi dan sahabat-sahabat, saiz macam kita, tapi hati mereka luas, jiwa mereka luas. Mereka ingin setiap perkataan Nabi sampai kepada seluruh manusia dalam dunia ni sampai kiamat. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita nak belajar dalam hidup kita ni, kita kena berusaha jaga perintah Allah. Orang dulu mereka tak pernah tinggal solat fardu secara berjemaah. Orang dulu tak tinggal solat fardu berjemaah, lelaki tak pernah tinggal solat fardu berjemaah. Abdullah ibn Umar, ibn Abbas, ibn Mas'ud, dia kata, apabila orang tanya apa pendapat tentang solat berjemaah, dia pergi pasar, bila azan semua pergi masjid, dia terus baca Al-Quran, ar-rijalu la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Mereka lah lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli daripada mengingati Allah dan salat. Terus semua pergi sembahyang, azan semua pergi masjid. Ini 3 sahabat besar pakar Quran hadis, Abdullah bin Umar, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud. Azan semua lagi di masjid. Macam tu kita kena usahakan dalam keluarga kita. Mak-mak, kakak-kakak, semua sekali berusaha kat rumah. Bila azan dia tutup pintu, halau semua lelaki pergi masjid. Tengok lelaki juga lah, kalau pendekar kan kita kena halau semula kan. Halau semua sekali lelaki pergi masjid. Maaf kasar bunyi, tapi pujuk rayu suami dengan kasih sayang supaya setiap lelaki bila azan pergi masjid. Sebelum azan dah siap ayah-ayah baju dah untuk suami, tolong dia gantung depan pintu, startkan kereta. Suami lambat kan, berak lama pergi bagi, startkan kereta. Abang kereta dah hidup, isteri pula duduk atas sejadah, kejut anak-anak semua sekali duduk sekali bentang sejadah kat rumah. Bila time maghrib isyak balik kerja nanti tutup TV. Haramkan TV kat rumah time maghrib isyak. Tutup TV, ambil kain kapan kat dapur, kain kapan, balutkan TV. Saya dah buat dari dulu sekali kan. Ada orang ramai datang masih tengok TV maghrib tu.
Aku perempuan duduk rumah saya pergi, saya ambil kain kapan tu depan-depan tu, saya balut kain TV tu. Kain kapan kan sambil senyum, saya balut tu, saya buat atas dia macam pocong, orang meninggal kan. Saya kata TV dah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi daripada 7 sampai 9.30 malam contohnya, tu kat rumah kita waktu majlis ilmu. Dulu kat Mekah, walaupun perintah belum turun, tapi setiap rumah ni, walaupun rumah buruk mungkin, orang miskin, tapi rumah mereka macam bintang-bintang yang bercahaya. Rumah Nabi SAW dekat Madinah, Nabi masuk rumah dari masa tinggal dengan Aisyah. Nabi nak masuk rumah, pintu rumah Nabi, Nabi kena tunduk. Nak solat malam, Nabi kena ketuk kaki Aisyah, Aisyah kena lipatkan kaki. Kata sahabat, masa Nabi sakit wafat, yang setengah sakit daripada Khamis malam sampai Isnin subuh, daripada kami Isyak Nabi tak jadi imam sampai subuh hari Isnin. Kata sahabat, kami ziarah Nabi sampai malam mau ziarah Nabi, tapi kami tak boleh lihat siapa di depan atau di belakang kami. Kami tak nampak siapa ziarah Nabi SAW tengah malam. Rumah Nabi gelap, kecil, tapi bercahaya sehingga cahaya dia sampai kepada kita semua hari ini. Apa berlaku dalam rumah Nabi? Sampai hari ini kita dengar riwayat-riwayat betapa kasih sayang Nabi SAW sampai pada kita sampai hari ini. Rumah kecil tapi bercahaya. Kita dengar mula-mula Islam, perintah untuk ilmu ni mula-mula rumah Ibnu Abi Al-Arqam jadi tempat belajar ilmu. Semua sahabat belajar kat situ. Balik setiap rumah jadi tempat belajar. Dulu-dulu dakwah ni jadi rutin kehidupan orang Islam. Mereka dengar, mereka tak boleh nak diam. Dia dengar tu macam tak gembira selagi tak sampai kepada orang lain. Orang dulu begitu, dengar ilmu ni mereka rasa begitu besar. Sampai kita dengar Omar kan nak pergi bunuh, orang mesyuarat nak bunuh Nabi. Dia kata, apa dalam mesyuarat biar aku pergi bunuh Nabi. Omar pergi bunuh Nabi. Orang dua jumpa Sa'ad dia belasah dulu. Ada kata riwayat sahabat lain, Sa'ad dia duduk, dia belasah Sa'ad kata, kau sibuk apa nak belasah aku, adik kau dah masuk Islam. Sa'ad lepaskan nama adik dia. Dia dah teruk pada belasah, dia lepaskan nama adik Sayyidina Umar. Dia kata, adik kau masuk Islam. Dia berlari rumah adik. Dia dengar adik tengah baca Quran dengan adik ipar dia. Dia masuk, dia terus masuk rumah, terus dia tanya, apa kau jadi kat kau ni? Kau ikut Muhammad. Dia kata, kau tinggal agama nenek moyang kita. Kata adik dia, macam mana kalau agama ini lebih baik pada agama nenek moyang kita? Ini agama yang benar. Bila dia sebut contoh Umar terus belasah. Bukan belasah sikit-sikit. Kalau kita penampar pun perlahan, ayah menampar anak perlahan pun sakit. Sebab tangan ayah tak sama tangan anak. Ni tangan Umar radhiyallahu anhu. Dia belasah keluarga dia. Berdarah-darah, bukan sikit-sikit dia belasah. Sampai dia jadi malu. Khabab yang tukang ustaz ceramah kat rumah dia nyuruh balik tabir lah. Nyuruh balik pintu. Khabab nyuruh. Lari ustaz. Tengok orang lain macam lari ustaz nyuruh balik pintu kan. Khabab nyuruh. Saya guru jadi Khabab nyuruh masuk dalam rumah orang Islam sehingga Umar dapat hidayah dalam rumah tu. Sebab rumah orang Islam dulu hidup dengan bacaan Quran dan hadis Nabi SAW. Dalam Quran ada satu perintah, wahai isteri Nabi, hidupkan rumah kamu dengan bacaan Quran dan hikmah perkataan Nabi SAW. Perintah Allah menghidupkan rumah kita Quran dan hadis Nabi. Yang bezakan rumah orang Islam dan rumah orang bukan Islam ialah rumah kita ada bacaan Quran dan hadis Nabi SAW. Itu tuan-puan, malangnya hari ini rumah kita tak jadi macam ni dah. Rumah kita jadi macam pawagam lah kan. TV baru, panggil keluarga tengok cerita baru, beli CD kan. Saya sendiri pun begitu juga, tengok juga kan. Dulu-dulu tak tengok, sekarang tengok juga sikit. Ramai-ramai tengok, rumah jadi pawagam 24 jam, TV 24 jam. Rumah pasal yang paling besar, kalau boleh besar lagi kan. Takut tak nampak, besar lagi kat rumah kita. Ada rumah jadi macam restoran, order air kan, yang fresh orange. Tebikai 24 jam macam restoran. Pabrik malangnya, pabrik kan. Makan apa tengah hari, bincang makan dengan nak makan apa, itu je satu hari. Ada rumah macam lobi 24 jam, basuh baju tak berhenti-berhenti. Tinggal 3 orang, baju dekat 300 kilo baju. Dia main tu tukar baju, kaya semua kan. Apa tu ada rumah pula macam apa? Macam kat parlimen, ada berdebat. Gaduh-gaduh, balik kursi dalam rumah. Ada saya pernah pergi rumah seorang, dia pergi surau, dia suruh tolong dakwah isteri dia. Saya bawa lagi rumah, dia suruh ceramah isteri dia. Sebab isteri tak suka dia pergi surau. Pergi surau dia berdiri, baik lambat isteri dia macam kena histeria. Baik lambat isteri dia, tak tahu lah bini dia buat ke tak. Suami dia ada janggutnya saya, bangun pagi janggut dah kena cukup. Macam isteri dia. Justru saya ceramah ke isteri dia kalau berjaya. Saya pun pergilah sebab kawan saya pergi. Kawan saya ni kepala tak ada pusing di kanan. Sebab isteri dia balik rumah kadang-kadang kalau baik lambat dia baling pinggan. Jadi dia selalu mengelak pinggan macam air api yang kepala dia di rumah. Apa saya nak cerita sebenarnya? Rumah dia macam parlimen. Rumah dia macam parlimen.
Jadi rumah orang Islam hidup baca Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tuan-tuan kena hidupkan rumah tangga kita begini, ya. Bila kita hidup begini, keluarga yang paling mungkin yang paling miskin, mungkin rumah buruk, rumah gelap. Tapi kalau kita hidupkan baca Al-Quran dan hadis Nabi, Allah beri bahagia kepada ahli keluarga rumah kita. Semua akan rasa bahagia. Walaupun orang dah hampir hidup dah habis dah, tapi bila rumah kita ada begini, Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan beri keluarga kita bahagia. Jadi tuan-tuan mulakan kat rumah malam ni baca Quran kat rumah. Jangan rumah kita tinggal dalam hadis Nabi, rumah tak dibaca Quran, dia menjadi tempat hadis tu jadi tempat syaitan di bawah itu. Maksud rumah kita kena ada baca Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panggil keluarga baca Quran sama-sama. Pujuk. Kalau anak dah besar sangat, cium kaki anak tu kan. Peluk dia, ayah minta maaf, engkau dah umur 20 tahun, ayah merayu dengan kau. Ayah dah salah didik kau 20 tahun ni, kau baik, bapak tak pandai didik. Macam ni ayah minta maaf, hari ni ayah nak ajak kau sama-sama dengan hadis. Nanti bila azan, kita pergi semai surau sama-sama ya nak. Sebab ayah dah buat silap, ayah tak nak ayah sampai mati buat silap. So kalau isteri kita begitu juga. Seorang kawan saya dia mula berubah, dia pegang isteri dia, dia pujuk isteri dia. Isteri dia bukan sikit-sikit punya seksi, betul-betul seksi lah. Bukan sikit-sikit punya, betul-betul punya seksi. Kalau tengok tu, ya Allah, termenung panjang. Tak boleh tidur 3 hari juga lah. Bila dah duduk, dia ziarah, dia peluk isteri dia. Dia kata kat isteri dia, bang, yang abang buat silap. Isteri dia ketawa, abang kenapa pula tiba-tiba ni betul-betul serius pula ni kan. Dia kata macam nak mati je. Dia kata kat isteri dia, yang abang buat silap selama kita kahwin berbelas tahun ni, abang tak pernah sebut Allah pada awak. Abang sebut semua benda dalam dunia, tapi abang tak pernah puji Allah depan awak pun. Abang salah sebab tak pernah didik awak sembahyang pun. Abang minta maaf, abang buat silap, abang minta maaf. Mulai hari ni jomlah kita betulkan hidup kita, sebab kita hidup dalam dunia ni buat selama-lamanya. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita minta maaf pada isteri kita, minta maaf pada anak kita, minta maaf pada adik keluarga kita. Saya selalu minta maaf pada adik-adik saya bukan Islam. Tapi saya tak cakap lah sebab apa saya minta maaf. Saya ada kata, kak, saya minta maaf ya. Saya minta maaf. Minta maaf apa dia tak tahu. Kenapa pula minta maaf ni? Saya minta maaf sangat. Kadang saya menangis, saya kata saya minta maaf kak ya. Kakak saya pun tanya kenapa minta maaf pula ni. Sebenarnya hati saya minta maaf sebab saya tak berakhlak macam Nabi. Dan kakak tak dapat faham Islam. Akak lagi faham Kristian daripada Islam. Sebab saya tak macam Nabi. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita berdosa pada orang bukan Islam diri kita. Kita kena minta maaf dengan mereka. Sebab kita tak dapat tunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tak dapat faham Islam. Orang Badui ni tak ada adab, tak ada akhlak, keluarga pun tak beradab, lemah lembut ni semua bukan dalam keluarga orang Badui lah. Jumpa Nabi, setiap kali dia jumpa Nabi sekejap je, bukan lama dia datang minta bantuan, nak minta duit, minta pertolongan. Setiap kali dia jumpa Nabi, dia kadang-kadang cakap kasar, bukan minta tolong. Kita kan minta tolong kan beradab-adab sikit. Tak ada, datang-datang cakap kasar. Ada kadang-kadang tolak Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sahabat marah. Tapi setiap kali orang jumpa Nabi, bila dia keluar daripada jumpa Nabi, dia akan kata, sesungguhnya Muhammad tidak hentik saya, Muhammad tak pukul saya, Muhammad tak buat jahat pada saya. Setiap kali orang jumpa Nabi, orang akan dapat faham Islam. Kadang-kadang orang berbual dengan Nabi setengah jam, tak sampai sekejap, tak ada waktu beritahu. Tapi sekejap je orang akan dapat faham Islam. Dengan melihat dan berbual dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang boleh faham Islam. Saya baru-baru ni saya pergi Kedah. Saya pergi Kedah, ada program untuk UUM buat untuk universiti profesional sunnah khusus sehari. Rasmi Mufti Kedah. Siapa nama Mufti Kedah? Saya pun tak kenal, masa tu baru saya kenal Datuk apa. Dia jumpa saya kali pertama, ramai orang ni, dia peluk saya, dia tak berhenti-henti menangis. Dia peluk saya, tak berhenti menangis. Tahu tak dia kata apa? Ustaz, terima kasih kerana buat kerja-kerja dakwah ni. Saya tu hutang budi, pakcik ni dah tua, tok ni dah tua, dia kata tok. Tak tahu datuk sebab datuk ke, saya rasa sebab dia kata dia tua tu. Dia kata dah tua, datuk ni dah tua, pakcik ni dah tua. Terima kasihlah buat dakwah ni. Dia nangis-nangis, tak berhenti dia peluk saya depan-depan ramai orang. Dia cium-cium, saya seram sikit tu. Rakam biarlah saya. Dia cium pipi kanan, cium pipi kiri, cium dahi. Sampai situ tak ada cerita selanjutnya kan. Seram sikit cerita. Tapi ramai orang lah, bukan tengah malam. Dia peluk saya 3-4 kali, depan ramai orang dia peluk lagi. Terima kasih Ustaz buat dakwah begini-begini. Saya nangis sebab mula saya nak ketawa seram-seram gitu. Saya beritahu macam mak kita cium kita depan orang kan. Mula saya kahwin tu, mak saya cium saya depan isteri saya. Cium mulai macam isteri saya pun naik seram tengok kita